Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya pada petang ini adalah kedua-dua Timbalan Menteri Pendidikan, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia dan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Jika saudara-saudari masih ingat, dalam sidang media pada 15 April 2020 yang lalu, saya telah menyatakan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah akan diumumkan sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam perutusan khas pada 7 Jun 2020 ada menyebut bahawa tarikh pembukaan semula sekolah akan diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam masa terdekat. Sebelum kami memaklumkan tentang tarikh pembukaan semula sekolah, izinkan kami memperincikan persiapan rapi yang telah dibuat oleh pihak KPM bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid, guru serta seluruh warga sekolah diberi keutamaan apabila sekolah dibuka kelak. Sebagai persediaan, KPM telah menyediakan garis panduan pembukaan semula sekolah, garis panduan pembukaan semula sekolah. Gerak kerja bagi penyediaan garis panduan ini telah bermula pada awal April 2020. Kami di KPM sentiasa bekerja rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN untuk memastikan garis panduan yang disediakan menepati peraturan dan keperluan yang ditetapkan oleh KKM dan MKN. Garis panduan ini terpakai kepada semua sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta dan mana-mana institusi yang berdaftar dengan KPM. Sekolah yang tidak berdaftar dengan KPM juga disaran menggunakan garis panduan ini. Untuk makluman semua, garis panduan ini telah mendapat pengesahan daripada KKM. Di samping itu, keboleh laksanaan garis panduan pembukaan semula sekolah telah dicuba di 12 buah sekolah di bawah KPM dan 8 buah institusi pendidikan swasta pada awal Mei 2020. Saya bersama-sama Ketua Pengarah Kesihatan, Ketua Pengarah MKN dan pegawai-pegawai kanan kementerian telah mengadakan lawatan ke beberapa buah sekolah untuk melihat persiapan pembukaan semula sekolah berdasarkan garis panduan yang telah disediakan. Berdasarkan penilaian yang dibuat, pihak KPM, KKM dan MKN berpuas hati dengan keboleh laksanaan garis panduan tersebut. Oleh itu, KPM telah mengedarkan garis panduan ini pada 4 Jun 2020 sebagai panduan kepada semua sekolah supaya persiapan rapi dapat dibuat sebelum sekolah dibuka semula kelak. Seperti mana yang pernah saya maklumkan, pembukaan semula sekolah akan dilaksanakan secara berperingkat. Sebagai permulaan, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas-kelas peperiksaan awam, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Saya pasti ibu bapa tertanya-tanya bagaimana keselamatan anak-anak apabila sekolah dibuka semula nanti. Jangan bimbang. Kami yakin dengan kerjasama guru ibu bapa, guru-guru dan anak-anak dalam mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan, anak-anak kita dapat hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Dalam hal ini, kami amat berharap
agar ibu bapa atau penjaga dapat memastikan bahawa anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Sekiranya ibu bapa atau penjaga mendapati anak-anak tidak sihat atau bergejala seperti demam, batuk, selsema, sakit tekak dan sesak nafas, tolonglah jangan hantar mereka ke sekolah. Sebaiknya bawalah anak-anak ini membuat pemeriksaan kesihatan yang sewajarnya. Saya ingin kongsikan serba sedikit gambaran awal pergerakan di sekolah nanti. Apabila murid sampai di sekolah, guru-guru bertugas akan memeriksa suhu badan mereka di pintu masuk sekolah. Pemeriksaan suhu badan juga akan dibuat kepada guru, warga sekolah dan individu yang mempunyai urusan dengan pihak sekolah. Sesiapa yang mencatatkan suhu badan melebihi 37.5 degree Celsius atau bergejala tidak akan dibenarkan memasuki kawasan sekolah. Setelah pemeriksaan suhu badan dibuat, murid perlu mengikut laluan pergerakan yang telah ditetapkan untuk menuju ke kelas masing-masing. Sewaktu di sekolah, murid akan diingatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri, terutamanya amalan mencuci tangan dengan kerap. Contohnya, apabila murid tiba di sekolah, pada waktu rehat dan juga sebelum meninggalkan sekolah. Di dalam kelas nanti, meja-meja akan disusun pada jarak 1 meter. Secara umumnya, kapasiti maksimum untuk sebuah kelas dengan mengambil kira penjarakan sosial adalah tidak melebihi 20 orang murid. Namun begitu, untuk ruang yang lebih besar seperti dewan sekolah, kapasiti tentunya lebih tinggi. Bagaimana pula keadaannya pada waktu rehat? Tentunya ibu bapa membayangkan anak-anak bersesak-sesak di kantin. Jangan risau, waktu rehat adalah secara berperingkat. Di kantin nanti, makanan dan minuman akan siap dibungkus. Murid perlu beratur mengikut tanda penjarakan semasa membeli makanan di kantin. Murid akan makan di dalam kelas masing-masing di bawah pengawasan guru. Ibu bapa atau penjaga juga digalakkan menyediakan bekal makanan untuk anak-anak mereka. Selain daripada pengawasan guru di sekolah, kami mohon jasa baik ibu bapa atau penjaga supaya sentiasa berpesan kepada anak-anak agar mengamalkan penjarakan sosial dan menjaga kebersihan diri pada setiap masa. Di samping itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru atau PIBG juga digalakkan untuk berganding bahu bersama pihak sekolah dalam membuat persiapan sebelum sekolah dibuka dan juga semasa sekolah beroperasi. Aktiviti di luar bilik darjah seperti sukan dan kokurikulum secara bersemuka tidak dilaksanakan sehingga ke suatu tarikh yang akan dimaklumkan. Begitu juga dengan perhimpunan sekolah. Bagaimana pula keadaannya di asrama? Di peringkat permulaan ini, hanya murid kelas peperiksaan awam sahaja yang akan ke asrama. Di dalam bilik asrama, katil-katil disusun pada jarak 1 meter. Bilangan katil bagi setiap bilik adalah bergantung kepada keluasan bilik tersebut. Selain itu, penggiliran waktu makan akan dilaksanakan mengikut bilangan murid. Susunan meja di dewan makan akan turut mengambil kira keperluan penjarakan sosial. Saudara-saudari, ingin saya jelaskan bahawa garis panduan ini akan ditambah baik dari semasa ke semasa berdasarkan nasihat KKM mengikut keperluan dan kesesuaian. Kami sedar, ibu bapa, guru dan anak-anak, ternanti-nanti bilakah
tarikh sebenar sekolah akan dibuka semula. Untuk makluman semua, setelah mengambil kira pandangan dan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN, KPM telah menetapkan bahawa tarikh pembukaan semula sekolah untuk murid kelas peperiksaan awam iaitu SPM, SVM, STPM dan STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara adalah pada hari Rabu 24 Jun 2020. Sekali lagi di sini saya amat memohon jasa baik ibu bapa untuk memastikan hanya anak-anak yang sihat sahaja dihantar ke sekolah. Untuk anak-anak pula, pastikan sewaktu di sekolah nanti patuhilah segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Warga sekolah juga sentiasa perlu mematuhi segala garis panduan dan peraturan yang telah ditetapkan. Tentunya ibu bapa yang mempunyai anak-anak selain daripada kelas peperiksaan awam tertanya-tanya, bilakah pula anak mereka akan ke sekolah? Seperti mana yang telah saya maklumkan, sekolah akan dibuka secara berperingkat. KPM akan mengumumkan sebarang perkembangan berkaitan perkara ini dari semasa ke semasa. Buat masa ini, pembelajaran di rumah akan diteruskan. Memandangkan guru-guru telah kembali ke sekolah, pendekatan pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan dengan akses kepada kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah pun memasuki fasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP. Ini semua adalah hasil usaha gigih Barisan Hadapan Negara serta pematuhan masyarakat ke atas saranan kerajaan dalam memutuskan rantaian penularan COVID-19. Kami di KPM amat berharap agar pembukaan semula sekolah mulai 24 Jun 2020 ini berjalan lancar bagi membolehkan anak-anak dapat meneruskan persekolahan dalam keadaan yang selamat. Apa yang penting, kita semua perlu terus patuh kepada arahan dan saranan kerajaan. Kata seorang dibulati, kata bersama diperiakan. Sama-sama kita doakan agar keadaan akan pulih sepenuhnya dan semua murid akan dapat kembali ke sekolah. Sekian, terima kasih. Silakan jika ada soalan. Wabi, mungkin Wabi boleh perincikan sikit dalam kelas tu tadi Wabi kata maksimum 20 murid. So lebihan murid tu bagaimana? Yang kedua, bagaimana SOP di dalam bas sekolah? Dan yang ketiga, adakah pihak sekolah akan mewajibkan pemakaian topi muka? Sebab WHO sangat galakkan sekarang pemakaian topi muka itu sendiri. Okey, ada 3 perkara di situ. Pertama sekali, jumlah maksimum murid-murid dalam kelas. Ini ada sedikit kekeliruan. Ada yang kata 18, 17 dan sebagainya. Asasnya adalah mesti ada penjarakan sosial dalam kelas. Itu asasnya. Maknanya jarak di antara satu meja ke satu meja yang lain adalah 1 meter. Jadi bergantung kepada saiz kelas, ada di antaranya, katakanlah sebelum ini kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar, ya, dan apabila kita buat penjarakan sosial, maknanya cuma 20 orang pelajar boleh ditempatkan dalam satu kelas. 20 orang lagi akan ditempatkan dalam kelas yang berikutnya. Katakanlah dalam satu kes lagi ada 30 orang pelajar dalam satu kelas. Maka untuk bahagikan 2 kelas tersebut akan ada 15 orang pelajar dalam kelas pertama, 15 orang pelajar dalam kelas kedua. Katakanlah di sekolah itu terdapat dewan yang boleh digunakan untuk jumlah pelajar yang lebih ramai dan kelas tersebut mempunyai 40 orang pelajar. Makanya pelajar tersebut 40 orang boleh berada di dalam dewan tersebut dengan syarat meja-meja disusun dalam jarak 1 meter. Ya,
Itu saya harap itu jelas tentang saiz kelas tadi. Yang kedua, berkaitan dengan pemakaian pelitup muka seperti mana yang disebut tadi, digalakkan oleh WHO, dan dalam garis panduan ini kita sebut berkaitan dengan keadaan bila yang mana guru akan memberikan pelitup muka kepada pelajar, khususnya apabila pelajar berada di sekolah dan ada gejala, tiba-tiba nampak pelajar ni tak sihat, ada gejala. Dalam konteks tersebut, guru akan bekalkan kepada pelajar tersebut, ya, pelajar yang bergejala ini, pelitup muka. Dalam konteks lain, seperti mana yang kita tahu, WHO digalakkan, dan jika ibu bapa ingin memberi atau memberi pelitup muka kepada anak-anak mereka, kita tiada halangan. Dan seperti mana saya sebut dalam pernyataan tadi bahawa garis panduan ini akan ditambah baik dari masa ke semasa. Kita sentiasa berbincang dengan pihak KKM tentang apakah kaedah yang terbaik berdasarkan kesesuaian pada waktu tersebut. Jadi itulah dalam konteks pelitup muka tadi. Seterusnya berkaitan dengan SOP bas sekolah. Untuk makluman, pihak Kementerian Pengangkutan sedang memuktamadkan SOP ini dan akan dibentangkan di mesyuarat menteri-menteri, dan seterusnya apabila diluluskan, pihak Kementerian Pengangkutan akan membuat makluman sewajarnya. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Saya nak tanya, untuk sekolah-sekolah yang akan dibuka semula ni, ada tak macam proses sanitasi harian ataupun mingguan akan dilaksanakan? Dan untuk pelajar, guru yang akan buat saringan kesihatan akan cek suhu kan. Jadi untuk pekerja-pekerja ataupun mereka yang terlibat atau yang berada di dalam sekolah, contohnya macam pihak kantin ataupun yang pengawal keselamatan, mereka ni bagaimana? Adakah turut akan dilakukan saringan kesihatan, dan siapa yang akan buat saringan kesihatan tu? Okey, pertama sekali soalan berkaitan dengan sanitasi tersebut, tempat-tempat yang selalu disentuh, ya, seperti tempat pegang tangan, tombol dan sebagainya, akan disanitasi di sekolah. Ya, itu merupakan satu ada dalam SOP kita. Tempat-tempat yang pelajar-pelajar sentiasa sentuh, itu risikonya agak tinggi sikit, dan akan disanitasi tempat-tempat tersebut. Berkaitan dengan pemeriksaan suhu, saya sebut tadi bahawa sesiapa sahaja yang hendak ke sekolah akan diambil suhu mereka. Itu merupakan SOP kita. Sesiapa saja, tak kisahlah ya, mereka pekerja kantin ataupun kadang-kadang supplier atau pembekal yang ingin membekalkan ke sesuatu, masuk ke kawasan sekolah. Sebelum masuk ke kawasan sekolah, suhu mereka akan diperiksa. Right? Seterusnya, satu lagi, untuk pelajar yang contoh macam naik bas sekolah, okey, sekiranya mereka bila dah sampai ke sekolah nanti dicek suhunya tinggi, okey, melebihi 37.5, adakah mereka ni akan disuruh balik tu nanti macam mana? Bas tu juga akan bawa balik ke rumah ataupun panggil ibu bapa ke? Terima kasih. Pertama sekali, terutamanya dalam konteks pelajar yang naik bas sekolah ataupun pelajar yang berjalan kaki ataupun pelajar yang naik basikal, ya, mungkin dalam keadaan tersebut suhu surface temperature mereka lebih tinggi. Jadi dalam konteks tersebut, kalau kita cek pelajar-pelajar ini suhu mereka lebih tinggi dan tak nampak gejala yang jelas, maka pelajar ini akan diberi tempat duduk dahulu, sejukkan diri terlebih dahulu sebelum kita ambil suhu sekali lagi. Ya, tapi sekiranya pelajar dah sampai ke sekolah, ibu bapa dah balik, dah hantar mereka, ibu bapa telah balik dan pelajar ini menunjukkan gejala, maka kita akan bawa pelajar ini ke bilik isolasi. Dan pelajar, ibu bapa pelajar akan dihubungi supaya mengambil anak mereka, dan juga pusat kesihatan daerah akan dimaklumkan, terutamanya jika jelas nampak gejala yang agak ketara. Ya, silakan. YB, berkenaan dengan pematuhan kepada SOP, apakah tindakan yang boleh diambil terhadap sekolah yang mungkin tidak menjaga pematuhan SOP ini? Dan yang kedua, bagaimana dengan takwim persekolahan tahun ini? Adakah berubah ataupun seperti yang sedia kala? Terima kasih. Okay. Pertamanya berkaitan dengan pematuhan SOP. Untuk memastikan SOP ini dipatuhi, pihak kementerian telah maklumkan kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pihak PPD supaya membuat pemantauan terhadap sekolah-sekolah. Kita sekarang ini telah memulakan pemantauan terhadap sekolah-sekolah, dan saya juga telah meminta kedua-dua timbalan menteri serta pegawai kanan kementerian untuk turun ke sekolah tanpa memberitahu sekolah.
ya, untuk pengetua dan guru besar di luar sana, untuk guru-guru, insya-Allah ada peluang kami akan singgah di mana-mana sekolah. Ya, bukan tujuan apa, untuk memastikan bahawa semua sekolah bersedia. Ya, jika ada keadaan di mana sekolah tidak mematuhi SOP, kita ada masa 2 minggu lagi, masih banyak ruang untuk kita tambah baik. Jika ada sebarang kelemahan dalam SOP di mana-mana sekolah, kita akan turun ke sekolah dan melihat bagaimana kita dapat membantu sekolah supaya mereka dapat mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Tapi seperti mana saya sebut, kami akan turun dari peringkat kementerian, selain daripada PPD dan JPN, kami sendiri dari peringkat kementerian untuk turun ke bawah, dan kami tak akan maklumkan pada sekolah, nak tengok secara alaminya apakah keadaan di sekolah dan bagaimanakah tahap kesediaan sekolah-sekolah sebelum sekolah dibuka pada 24 hari bulan ini. Lagi? Berkenaan dengan takwim, takwim, okey, tadi tak jawab. Okey, berkaitan dengan takwim ini, kita sedang meneliti dan menganalisa, dan insya-Allah jika ada terdapat sebarang perkembangan, kami akan maklumkan kepada semua pihak dalam masa yang terdekat, ya. Sebab kita dah sekarang ini kita tahu sekolah akan dibuka pada 24 hari bulan. Kita akan buat penelitian dan kajian, dan sampai masanya jika perlu ada sebarang pengumuman baru, saya akan maklumkan. Seperti yang kita sedia maklum, bulan 12 adalah tempoh orang kata sekolah bercuti. Ya. So adakah berkemungkinan sekolah akan dibuka pada bulan 12 bagi memenuhi keperluan pelajar-pelajar ini untuk orang kata catch up balik dia punya pembelajaran? Okey, seperti mana saya sebut tadi, kita sedang meneliti, ya, sebab sebelum ini kita tak tahu bila tarikh kita nak buka sekolah ni, ya. Apabila kes-kes, kita lihat kes-kes COVID semakin berkurangan dan pihak KKM memberi lampu hijau pada pihak KPM untuk membuka sekolah, maka kita dah ada satu tarikh yang bahawa sekolah dibuka pada tarikh ini, dan sebab itulah kita sedang melihat bagaimana keperluan untuk menyusun semula takwim tersebut. Dan seperti yang saya sebut tadi, insya-Allah dalam masa terdekat kita akan umumkan sama ada kelas atau tidak dan sebagainya, itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Ya, terima kasih. Untuk guru-guru pula, adakah semua guru-guru terlibat perlu datang ke sekolah ke macam mana, ataupun guru-guru yang tak terlibat tu tak perlu? Seperti mana kaki tangan kerajaan yang lain, kapasiti kaki tangan kerajaan sekarang telah hampir pada 100%. Semua guru-guru akan kembali ke sekolah. Semua guru-guru akan kembali ke sekolah. Sebab itu saya sebut tadi dalam kenyataan saya bahawa apabila guru-guru ini telah berada di sekolah, maka kaedah-kaedah pengajaran itu boleh dipelbagaikan. Kalau perlu membuat cetakan dan sebagainya, boleh dicetak di sekolah, boleh diedarkan kepada ibu bapa mungkin boleh ambil soalan di sekolah dan sebagainya. Kaedah itu akan lebih meluas, ya, apabila guru-guru dapat kembali semula ke sekolah. Doktor, berapakah jumlah sekolah dan pelajar yang terlibat pada sesi kali ini? Dan soalan kedua, waktu sesi persekolahan ada perubahan ataupun masih kekal sebelum PKP? Okey, saya jawab soalan kedua dahulu. Waktu persekolahan itu, sekolah ini waktu mulanya dan waktu akhirnya akan diadakan secara berperingkat. Cuma masanya kita akan maklumkan dalam masa terdekat. Tujuan untuk kita adakan pembukaan sekolah pada waktu masuk ke sekolah dan waktu balik ini secara berperingkat, kerana kita khawatir sekiranya ibu bapa mengambil keputusan untuk menghantar sendiri anak-anak ke sekolah sebelah pagi. Kalau tidak dilakukan secara berperingkat, maka di sekolah itu akan agak berlaku kesesakan. InsyaAllah kita akan umumkan pukul berapa dalam masa terdekat. Kita akan umumkan pukul berapa peringkat pertama, pukul berapa peringkat kedua masuk, dan pukul berapa peringkat pertama balik, dan pukul berapa peringkat kedua balik. Itu kita akan jelaskan dalam masa terdekat. Ya. Ada lagi? Okey, jumlah sekolah. Jumlah pelajar, ya. Jumlah pelajar adalah seramai 500,444 orang. Ini termasuk pelajar SPM, SVM, STAM, STPM dan pelajar peperiksaan antarabangsa. Jadi lebih atau sekitar 500,000 orang pelajar, melibatkan sekolah menengah kebangsaan sebanyak 2,440 buah sekolah menengah dan beberapa ratus buah sekolah antarabangsa. Itu jumlahnya. Ada lagi? Ada? Jika tidak ada, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.